Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Setiap orang pasti ada kisah yang tak dapat diluahkan. Kisah suka dan duka. Kisah geram dan dendam. Kenapa dibiarkan terbuku di hati? Suarakan hati anda di podcast Suara Hati hanya di Shock. Hai, terima kasih kerana mendengar podcast Suara Hati di SYOK Shock. Bersama Mada hari ni, macam ada orang pula padahal aku seorang-seorang je. Tak, bukan. Hari ni ada satu surat agak panjang. Surat ni daripada Siti dari Penang. Dia nak meluahkan cerita tentang ibu mertuanya. So, kita tahulah drama-drama ibu mertua dekat Malaysia ni kan. Tapi tak apa, Mada bacakan dulu surat Siti, nanti kita akan bincangkan. Alright? Saya nak meluahkan rasa disisihkan keluarga mentua. Saya tak bekerja, suri rumah sepanjang masa, mempunyai seorang anak dan tengah mengandung untuk anak kedua. Suami bekerja biasa je. Rumah saya berhadapan dengan rumah mentua saya. Mentua saya ni sebenarnya lebih sayangkan cucu dan biras sebab adik ipar saya tu berkahwin dengan orang anggota kerajaan. Di mana je dia pergi mesti memuji-muji biras saya tu. Saya kadang-kadang macam tak wujud dalam keluarga mereka. Sama macam anak saya lah. Pernah banyak kali anak saya memanggil atuknya. Dibuat tak tahu je. Padahal depan rumah je. Cepat-cepat diorang lari masuk dalam rumah supaya anak saya tak nampak diorang. Depan-depan jiran bukan main lagi diorang berlakon panggil-panggil nama anak saya. Padahal tak ikhlas pun. Dalam grup WhatsApp keluarga saya pun saya dah tak join. Sebab pernah sekali tu saya terbaca diorang kutuk-kutuk dan perli-perli saya. Sedih sangat time tu. Suami saya pun kadang-kadang tak peduli. Mungkin dia malas nak panjang-panjangkan keadaan. Entahlah, maybe dia pun nak jaga hati mak dia sendiri. Dia anak pertama dalam keluarga ni. Pernah juga saya bincangkan untuk pindah jauh sikit daripada rumah mentua. Tapi suami saya menolak. Apa saya boleh buat, saya hanya mampu pendam sahaja. Dengan nanti datang kehadiran anak kedua pula, semoga saya jadi lebih kuat. Tapi saya nak tinggalkan sedikit pesanan. Lebih baik kalau dah kahwin nanti, elakkanlah duduk berdekatan dengan mertua. Lagi elok jangan duduk sebumbung. Sebab pada masa akan datang, kita tak tahu manusia boleh berubah kan? Yang berharta, yang berpangkat, selalunya menang. Yang miskin, yang tak ada apa-apa ni, selalu dianggap tak wujud. Alahai, kesian jugalah dekat Siti. Sebenarnya, drama mentua ni memang tak lari lah, tak boleh dilari. Kalau kita kata dalam kehidupan masyarakat dalam Malaysia ni, I think not just dalam Malaysia lah, mana-mana tempat pun perhubungan antara mertua dengan anak menantu ni banyak diceritakan macam ada pergolakan lah. Tapi dekat sini Mada ada beberapa pointer lah yang Mada nak kupaskan. Tapi sebelum tu Mada nak kata dekat Siti kena juga bersabar. Sebab macam mana sekalipun ini keluarga Siti. Ibu mertua Siti tu ibu kepada suami Siti. Kadang-kadang kita nak lebih-lebih pun ialah tetap dia mak kepada suami kita kan. So harap Siti boleh bersabar. Okay, first apa yang Mada nak cakap adalah Mada sangat setuju dengan point Siti tadi pasal untuk tidak tinggal sebumbung dengan mertua. Ini even mak mertua Mada sendiri pun cakap benda sama. Jangan sesekali tinggal sebumbung dengan keluarga mentua. Lebih elok lepas kita kahwin tu kita bina keluarga kita sendiri. Biarlah rumah kecil menyewa tak apa. Janji kita ada privacy tu sendiri. Sebab apa tahu? Sebab di awal-awal perkahwinan kita sebenarnya dalam keadaan untuk fokus kenali pasangan kita. Sebab time baru kahwin ni lah baru nampak sifat-sifat baru, perangai-perangai baru pasangan. Cuba bayangkan, kita baru nak kenal pasangan kita, tapi dalam masa sama kita nak kenal pula hati budi mak mentua kita tu. Belum yang ada adik ipar lagi, semua dalam satu rumah kan. So banyak benda. Seelok-eloknya di awal perkahwinan ni kita fokus dekat pasangan kita dulu. Sebab itulah memang Mada setuju point untuk duduk asing tu. Satu lagi, bila kita duduk asing, kita pun boleh tunjuk perangai kita yang sebenar. Sebab bila di awal perkahwinan ni, kalau kita masih sembunyi-sembunyi kan, elak-elak tak nak tunjuk, so kita susah nak adapt tau. Nanti kita menjadi macam makin lama makin tak faham pasangan kita. Sebab kita tak boleh jadi diri kita yang sebenar. Sebab itulah privacy dalam rumah tangga tu sangat penting. And macam mana nak ada privacy tu adalah bina rumah tangga sendiri. Maksudnya duduk berasingan dengan mertua.
Okay, untuk yang second point pula, memang betul, tak deny pun memang ada orang yang happy tinggal dengan mentua dia. Even mother ada kawan and ada cousin yang memang tinggal dengan mentua dah lebih 15 tahun. Alhamdulillah, sangat happy. Memang ada. Tapi secara hakikatnya hanya 1% sahaja yang menjadi. Itu the real deal. Tak semua orang dapat apa yang diorang dapat. Diorang ni memang dianugerahkan mertua yang memahami diorang, mertua yang tak suka masuk campur dalam hal rumah tangga diorang. And one of my friend tu, mertua dia memang macam, oh, kalau you guys nak pergi cuti ke apa, you have to bawa you anak-anak. I tak nak jaga you punya kid. Dia pernah cakap macam tu. Dia be honest lah, be transparent kan. Even ibu mertua dia pun, hari ni I nak pergi jumpa kawan-kawan dia, kelas mengaji semua. Dia tak perlukan anak-anak dia untuk, okay, you kena hantar I pergi situ, you kena hantar I pergi situ. Tak. Dia orang melalui hidup tu secara berasing walaupun di bawah satu bumbung. Sebab ibu mertua dia ni sangat faham yang perkahwinan awal, di awal perkahwinan ni, diorang ni memerlukan privacy, and diorang pun masih lagi, orang kata, terkontang-kanting untuk bina fundamental keluarga tu kan. Mak mentua macam ni, yes, ini mak mentua dari syurga orang kata. Sebab dia dah faham yang dia takkan ganggu apa anak-anak ni nak buat, apa anak-anak ni punya keputusan. Which is benda tu memang ada. So I memang tak deny, memang ada orang happy tinggal dengan mak mentua dia. Okay, and my last point is, apa pun bentuk kejadian yang berlaku lah kan, I mean like between macam Siti dengan mak mentua dia, between siapa-siapa lah, kita dengan ayah mentua ke, dengan ipar ke, sebenarnya semua tu adalah satu bentuk pilihan. Apa pilihan kat sini adalah kita harus sentiasa pilih untuk menjadi yang baik. Okay, maksudnya kita jangan burukkan lagi keadaan. Macam Siti ni bagus tau. Sebab apa dia bagus? Sebab dia choose untuk bersabar, untuk tak memburuk-burukkan lagi keadaan, tak keruh-keruhkan lagi keadaan. Sebab ada je kadang-kadang orang kata mertua dari neraka, tapi dia tu menantu hantu. Jenis macam tu pula kan. Dia pun suka buruk-burukkan keadaan. Tak, kita jangan sesekali pilih that road. Jangan pilih untuk menjadi hitam. Begitu. Sebab bila kita sentiasa pilih kebaikan, bila kita sentiasa pilih untuk menjadi baik, esok-esok manalah tahu Tuhan bukakan hati mak mentua kita yang nampak, ya Allah, anak menantu aku ni dah kata macam-macam dah kat dia ni, dah buat macam tu, dah buat macam dia baik, senyum, okey, tak komplain, tak sengit, tak apa. Sampai macam tu. So mak mentua ni pun, orang kata apa, batu pun boleh berlekuk sebab air. Samalah juga bila kita keep on buat baik, satu hari nanti mesti orang yang benci kita akan nampak kebaikan tu, and dia sendiri akan menyesal. Sebab itulah pilihan yang ada dekat sini adalah sentiasa pilih untuk menjadi insan yang baik. So again, kepada Siti, syabas sebenarnya untuk awak. Ni dugaan hidup awak, and Mada doakan yang terbaik untuk Siti. Semoga Siti diberikan semangat yang kuat untuk mengharungilah challenge dalam hidup Siti ni. And Mada pun harap sangat-sangat suami Siti pun cepat-cepat sedar yang isterinya ni tengah tak happy. Sebab apa? Sebab ingat, happy wife, happy life. So harap suami Siti pun ambil sedikit iktibar lah. Mungkin boleh start cari rumah jauh sikit kan, bagi space sikit dekat Siti. Ni my personal opinion. I tak ada right pun untuk bagi apa-apa nasihat kan. Apa yang Mada nampak dekat sini, Siti sangat penyabar lah. And I hope kesabaran Siti tu dibalas dengan beribu-ribu kebaikan. Okay, thank you Siti sebab hantar. And terima kasih juga kepada yang mendengar. Ingat, korang boleh share cerita korang di bm.shock.my. Lepas tu korang cari je podcast Suara Hati. Nanti korang akan nampak form. Korang boleh type and hantarkan cerita korang tu dekat kita orang. Nanti kita orang akan bacakan. And terima kasih kepada mereka yang terus-menerus menghantar dan terus-menerus menyokong podcast Suara Hati. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye. Assalamualaikum.